munafik. Alamat munafik. Dalam nuskah lain dia guna perkataan alamatil munafik. Iaitu bab ni nak terang tentang alamatnya munafik. Dalam nuskah lain. Alamat ni makna apa? Iaitu alamat dengan mana isyarat ataupun tanda untuk kenal siapa itu munafik. Kemudiannya munafik ataupun dipanggil sifat nifak. Sifat nifak. Nifak ni makna dari segi bahasanya itu zahir dia tu tidak sama dengan batin dia. Itu makna dia. Zahir dia tidak sama dengan batin. Mana luar dia tu tidak sama dengan dalaman dia. Makanya jika i'tiqad dia tu, iman dia tu, kalau dalam bab i'tiqad ataupun bab akidah, beriman ni, maka dia itu betul, dia nifak. Kalau bab iman ni dia nifak, maka nifak yang dimaksud ke sini adalah nifak yang dipanggil munafik. Munafik kafir. Ini kafir. Dia bukan orang Islam, bahkan dia ni orang kafir. Ini istilah masa zaman Nabi SAW. Golongan munafik masa zaman Nabi. Golongan ni dipanggilnya dia ni munafik. Tapi munafik yang dimaksud ke sini adalah mereka yang kafir, cuma berpura-pura Islam saja. Tapi kalau zaman hak selepas pada Nabi, munafik itu jadi istilah. Munafik itu jadi istilah. Maka jadi istilah ni lah jadi marinya bab ni, iaitu sebagai tanda ataupun alamat mempunyai sifat-sifat tu. Mana orang tu bukan munafik yang sebenar, ataupun orang tu bukan orang kafir. Orang tu bukan orang kafir, tetapi dia tu adanya alamat-alamat munafik atas diri dia. Mana alamat ataupun sifat munafik. Dia serupa saja dengan mana ada dalam Quran, cerita tentang sifat-sifat Yahudi, sifat Nasara, sifat musyrikin. Jadi sifat-sifat tu ada pada orang. Maka tu sebagai tandanya dia tu seumpama Yahudi ke, seumpama Nasara ke, seumpama musyrikin ke. Dia jadi gitu. Maka kalau hak zaman sekarang munafik itu jadi istilah, maka sebut munafik itu perkataan itu jadi perkataan berat. Tetapi untuk orang Islam ni, untuk sesama orang Islam ni, dia jadi satu perkataan jadi celah. Perkataan itu jadi perkataan celah. Kalau kita panggil munafik ke orang itu, maknanya kita kutuk orang itu. Kita kita menuduh orang itu sebagai fasik. Supaya dalam Al-Quran dipanggil apa? Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Sangat buruknya nama yang dipanggil itu kalau disebut fasik. Setelah daripada orang yang sudah beriman, kita dipanggil fasik. Dan antara fasik ini adalah munafik lah. Jadi kita pergi panggil orang munafik itu, manakala kita sudah kata satu perkataan yang tak molek terhadap orang Islam. Kalau dari segi bahasanya munafik ni, satu orang dengan satu orang lain itu berpura-pura. Itu maknanya, mana asal dia. Satu orang dengan satu orang lain berpura-pura. Itu dipanggil munafik. Tetapi ini sudah jadi istilah munafik. Maka istilah munafik sini, orang itu saja yang munafik. Bila sudah jadi istilah sini, masa zaman Nabi pun kira sudah jadi istilah. Istilah yang khusus masa zaman Nabi. Kalau munafik itu orang kafir.
Kalau ia selain pada zaman Nabi tu, istilah tu orang Islam tetapi mempunyai sifat munafik. Tu ya. Wa bi qala hadatsana Sulaiman Abu Rabi' dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari. Berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Sulaiman nama kunyah dianya, nama panggilan dianya Abu Rabi'. Panggilannya Sulaiman tu nama dia. Abu Rabi' nama panggilan dia. Panggilan lain dia. Dua nama lah. Qala dia berkatanya, haddatsana Ismail telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far dia adalah Ismail bin Ja'far bin Abi Kathir Al-Ansari. Dia ni adalah salah seorang orang yang pandai membaca Al-Quran ataupun orang yang sedap baca Quran. Di kalangan pok-pok ahli Madinah, dia antara orang yang sedap suara dia. Dan salah seorang orang yang dipercayai, iaitu ulama besar yang dipercayai, dan dia itu mati pada tahun 180 di Baghdad. Itu Ismail bin Ja'far. Qala dia berkatanya haddatsana Nafi' Ibnu Malik ibni Abi Amir Abu Suhail. Telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail tu panggilan dia. Orang Arab ni guna gitu. Abu Suhail tu bukan gelar ayah dia. Tok dia tak. Abu Suhail tu panggilan ataupun kunyahnya bagi Nafi' bin Malik. An abihi, daripada ayah dia. Ayah dia tu siapa dia? Malik, iaitu Imam Malik. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Situ silap sikit dah. Malik situ bukan Malik Imam Malik, tapi imam jugalah dia nya. Dia imam kepada a'immah. Dia imam kepada a'immah. Dia tuk pada imam-imam a'immah. Dia ni lah. Mana dia ni biasa set-set tuk besar ni, dialah tuk. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkatanya dia, ayatul munafik, tanda munafik. Tengok sini di hadis, matan hadis. Itu matan hadis guna perkataan ayah. Ayah sini ganti kepada alamah. Iaitu alamah ni makna dia tanda ataupun ayah. Bukti. Ayah-ayah ni macam bukti, dalil. Dan juga sebagai makna tanda. Tandanya munafiknya salasun, 3. Tandanya munafik tu ada 3. Idza haddasa, bila dia menceritakan, dia bercakap, kadzaba, dia bercakap tu, dia bercakap dusta. Wa idza wa'ada, bila dia berjanji, akhlafa, dia mungkir janji. Wa idza tumina, bila dia diberi amanah, khana, dia itu khianat. Sama tu hadis lepas dia. Wa bihi qala hadatsana Qabisah Ibnu Uqbah, dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari. Berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Qabisah bin Uqbah, qala, dia berkatanya haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan an A'mash an Abdullah ibni Murrah, daripada Al-A'mash, daripada Abdullah bin Murrah, an Masruq, daripada Masruq, an Abdullah ibni Amrin, daripada Abdullah bin Amrin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkatanya,
arba'un pak man kunna fihi kana munafiqan, itu pak alamat atau pak tandanya sesiapa yang ada sifat pak ini kana munafiqan khalisan, dia ada pak ni, maka dia tu adalah orang munafik yang murni. Khalisan mana? Orang munafik yang ikhlas munafik. Macam bid'ah sana kan. Khalisan tu maknanya makna khalisan ini makna dia sama situ, dia sama, betul-betul sama. Mana tak ada beza, mana tak ada beza. Iaitu sifat dia tu kalau tengok tak ada beza ke apa. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Siapa yang hanya ada satu sifat saja pada diri dia daripada 4 sifat ini, kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka dia mempunyai satu sifat daripada sifat munafik, hatta yada'aha, sehinggalah dia tinggalkan menolaknya sifat itu, ataupun dengan mana bertaubatlah. Dia bertaubat meninggalkan sifat itu. Itu macam mana ya? Idza atumina khana, bila diberi amanahnya dia khianat. Sama dengan hadis sebelum dia. Wa idza haddatha kadzaba, bila dia bercakap, dia menceritakan apa-apa, kadzaba, dia dusta. Wa idza ahada, bila dia berjanjinya, ghadara, dia khianat. Wa idza khasama, bila dia berbalahnya, fajara, dia melampau. Fajara ni dia membalas dengan kejahatan. Tabahu Syu'bah anil A'mash, hadis ini turut di mutabi'nya oleh Syu'bah daripada Al-A'mash. Mana hadis ini adanya hadis mutabi' yang mengukuhkan laginya hadis ni. Dan Imam Bukhari waktu bik mutabi' ni biasalah ada maksud dia. Fahmi. Berbalah maknanya bersengketa lah. Khasama ni mana berbalah ataupun berdebat pun boleh, bergaduh pun boleh, banyak mana lah. Nanti kita tengok apa ni. Hadis yang pertama ya. Tanda munafiknya 3. Tanda munafiknya 3. Hadis yang pertama, iaitu bila dia bercakapnya, dia haddasa, dia menceritakan. Kita terjemah dengan bahasa senang. Haddasa dengan mana menceritakan. Macam kita baca hadis kan, haddasana, telah menceritakan kepada kami. Perkataan sama juga, haddasa, menceritakan. Bila dia memberitahu sebarang cerita, memberitahu sebarang kisah. Bila dia beritahu, kadzaba, dia bohong. Ni ada banyaknya masalah, terutama zaman sekarang ni lah di tempat kita, iaitu kalau bercakap ni dalam bab dunia gini, bab masalah dunia tu pun dipanggil alamat munafik dah. Ada alamat munafik. Bila dia bercakap yang apa-apa, dia mesti tipu, dia bohong, dia dusta. Maka tu adanya sifat daripada sifat munafik ada pada diri dia. Yang mana dia tipu tu tak ada sebarang keuzuran pun untuk dia tipu. Ada keuzuran, ada bagi tahu dah minggu lepas kan, minggu hari tu. Jadi tipu tak ada keuzuran langsung. Untuk mendamaikan di antara dua orang yang bersekongkol pun tak ada. Untuk berbaik sesama suami isteri pun tak ada. Untuk hubungan suami isteri pun tak ada. Dan bukan atas dasar nipu ketika peperangan pun tak. Jadi ni 3 penipuan yang dibenarkan dalam Islam. Lain daripada 3 ni tak boleh. Jadi kalau dia bercakap dengan orang ramai, dia bercakap menipu. Dan menipu ni kadang-kadang kita bercakap kepada anak kita pun dipanggil menipu juga. Kita bercakap dengan anak pun dipanggil menipu juga. Kalau kita tipu kepada anak kita, dia panggil nipu juga. Contoh kita kata tu tipu dah. Tipu dah tu. Kita ajar anak kita, so kita ajar kita syirik dah. So, lepas tu lagi kita tipu anak kita. Dia tipu ni tak boleh dia ajar daripada kecil ni, kita tak boleh ajar benda-benda tipu gini, tak boleh ajar.
Dan ni biasalah orang ramai bercakap gini kan. Hantu tu. Kena tidur awal takut ada hantu. Jadi bila dia sebut perkataan-perkataan gitu, dia jadi satu perkataan cakap bohong. Dan cakap bohong ni pun dikira tipu, dusta. Dan ni kira perkara kecil lah, antara perkara kecil. Dan ni pun juga termasuknya tanda-tanda munafik. Ni tanda munafik dah. Hak tu kecil dan hak besar lagi. Dalam masalah apa-apa dia dengan orang, dia sanggup tipu orang. Tu makin besar dah tu. Lepas tu tinggi pada tu lagi, dia berani tipu atas nama Allah Ta'ala dan juga Rasul. Berani tipu atas nama Allah Ta'ala dan Rasul ni, mana tahap tipu dia tu tahap yang paling melampau lah. Bukan setakat dia tipu anak dia. Itu biasa bagi dia tu. Bukan dia tipu sesama saudara dia, tak. Bukan dia tipu sesama kawan dia, tak. Tapi dia tipu atas nama Allah Ta'ala dan juga Rasul. Bila dia tipu atas nama Allah Ta'ala dengan Rasul, dia ni sudah mengadakan satu perbuatan yang melampau. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah Ta'ala. Mengadakan dusta terhadap Allah Ta'ala ni orang yang paling zalim. Maksud orang yang paling zalim sini, orang yang paling berdosa. Orang yang paling berdosa, dia lah orang yang paling berdosa sekali. Jadi itu tahap munafik yang paling besar sekali lah. Kalau hak ni, tahap munafik itu paling besar sekali. Dan munafik lagi ni biasanya ustaz. Munafik ni hak bahaya sekalinya, dia ustaz. Pakai pir, pakai jubah, pakai serban, mengajar. Hak paling bahaya sekali ustaz. Dan dia lah hak akan bercakap bohong. Dan orang tak tahu bahawasanya dosa dia tu bukan dosa kecil. Dosa yang paling besar. Paling besar. Sehingga dalam Quran ada tak ada paling zalim. Man sini dengan mana siapa kan? Man sini bila perkataan man sini dengan makna soalan. Bukan soalan benar kan ni. Soalan situ dengan makna nafi. Sebab itulah man azlam mimman iftara 'ala Allahil kadhib dengan makna tidak. Siapa situ bukan tanya soalan. Siapakah yang paling zalim? Yang berdusta kepada Allah Ta'ala. Bukan maksud soalan. Situ maksud dia nafi. Iaitu tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah Ta'ala. Tak ada. Tak ada dah orang yang lebih zalim. Jadi bila tak ada orang yang lebih zalim, maka dia lah hak tahap tipu ni hak paling besar sekali. Kalau munafik hak paling besar sekali. Mana sifat tipu dia ni sempurna kalau hak ni. Kalau sekadar dia tipu kepada anak kecil, anak dia tipu setakat tipu-tipu gitulah, tu pun kira tipu dah. Biasa tu. Tak adalah sampai tahap munafik yang besar. Biasalah adalah sifat-sifat munafik sikit-sikit. Tapi kalau guna nama Allah Ta'ala dengan Rasul, ni tahap melampau. Bila diguna nama Allah Ta'ala dan Rasul, kita nak panggil fitnah pun boleh. Kita nak, kalau benda tu bohong, mana fitnah? Mana kita menuduh sesuatu berlaku pada Allah Ta'ala dengan Rasul. Dan hak ni kalau kira-kira, kalau zaman kita ni, orang ramai ni kalau tipu orang pun masuk jail dah kan. Tipu orang ramai pun kita boleh cah di mahkamah dah. Tapi tipu Allah Ta'ala dengan Rasul ni tak ada dah cah mahkamah tu, mahkamah akhirat. Mahkamah dia tu, jail dia tu neraka. Jail dia. Jadi orang lagu ni tahap melampaunya melakukan penipuan atas nama Allah Ta'ala dengan Rasul, kena ingat. Dan biasanya bila berlakunya cerita-cerita dongeng, cerita-cerita untuk buat bid'ah, cerita-cerita macam hari ni saya dapat cerita tentang satu hadis orang baca, Nabi kata tidak adanya azab kubur. Padahal dia tak baca habis, dia tipu. Hadis tu panjang, ada bawah tu ada panjang lagi. Dia kata Nabi kata tidak ada azab kubur. Sebenarnya kalau bawah tu Nabi pun berhenti sebentar, mana terima wahyu lah. Bila terima wahyu, Nabi keluar rumah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan takut lah, dengan merah putih matanya. Nabi panggil semua orang, mari belakang, orang manusia semua sekali, hendaklah kamu minta berlindung daripada azab neraka. Minta berlindung daripada azab neraka.
Tapi orang ni dia guna hadis tu, dia ambil atas saja, iaitu hak Nabi kata tidak ada azab kubur. Pada hadis tu kalau kita tengok daripada bawah pula ada menyebutnya adanya azab kubur, sehingga Nabi SAW sampai merah putih mata. Merah putih mata ni isyarat kepada takut, isyarat kepada gusing, takut yang amat sangat, dengan makna menangis, kerana takut kepada azab kubur, kerana baru terima wahyu beritahu tentang azab kubur ada. Dan orang ni bila dia nak menafikan azab kubur ni, dia sanggup guna apa saja. Dia guna hadis tu, dia ambil sekerat. Bahkan menolak azab kubur ni kafir. Satu orang yang menolak azab kubur, dia tak beriman pada benda ghaib. Satu saja benda ghaib yang dia tak beriman, dia orang kafir murtad. Bukan orang kafir biasa, dia kafir murtad. Jadi ingat benda ni biasa. Ni ada di kalangan orang Malaysia kita ni, hak berfaham yang gitu pada. Dan ni dipanggil dusta atas nama Allah Ta'ala dengan Rasul. Dusta. Bahkan kalau mengaji hadis, kalau pernah ada berigat, pernah berigat, dia ni pernahnya menipu sekali. Pernah menipu. Ada orang jumpa dia ni pernah meriwayatkan hadis daripada Nabi, tapi benda tu tipu. Tipu ni maksud dia nya secara sengaja ataupun tak sengaja, tidak akan diterima riwayat dia tu sampai bila-bila. Dipanggil hadis muttaham bil kadhib. Hadis orang yang dituduh menipu. Dia sudah dilabel dah sebagai orang yang dituduh menipu. Tak menipu lagi, dituduh menipu. Kan macam kita pernah tangkap satu orang tu mencuri. Kalau berlaku kecuri, mesti kita cari orang tu mula-mula. Orang tu mula-mula kita akan soal selidik. Maka kalau dalam bab hadis ni lebih teruk daripada bab curi. Maka kalau orang tu pernah sekali menipu atas nama Allah Ta'ala dengan Rasul, berita daripada dia tidak akan diterima sampai bila-bila. Melainkan hadis dia tu mesti melalui jalan orang-orang yang boleh dipercayai. Maksud orang yang boleh dipercayai ni, orang yang tidak dituduh menipu, yang mana dia ni sentiasa istiqamah menyebut tentang hadis-hadis Nabi ni memang benar mari daripada Nabi. Tidak dengan sengajanya mengeluarkan satu perkataan yang bohong atas nama Allah Ta'ala dengan Rasul. Tidak bohong. Maka orang ni dia panggil orang yang siqah. Orang yang siqah. Jadi kita tengok disiplin hadisnya, ulama hadis nak terimanya hadis. Jadi kalau di kalangan ada juga orang di Malaysia kita ni sanggupnya menggunakan atas nama Allah Ta'ala dengan Rasul untuk membenarkan amalan bid'ah dia, amalan syirik dia buat tu, lagi teruk. Walaupun satu, kalau dia betulnya gitu, dia sudahnya sampai pada tahap kafir. Tahap munafik biasa. Tahap kafir dia. Tahap dia tu tahap munafiknya kafir. Sebab dia akan jadi kepada golongan yang melampau, yang menolak teguhnya satu sunnah. Dia panggil menolak satu. Kalau bid'ah menolak sunnah. Kalau syirik menolaknya tauhid. Sebab tauhid dengan syirik dia tak akan boleh duduk bersama. Syirik dengan tauhid tidak boleh duduk bersama. Sebab kalau duduk bersama dia akan rosak. Seperti mana ada nasi dengan tahi. Nasi dengan tahi tidak boleh duduk sama. Nasi dengan tahi tidak boleh duduk sama, kerana tu makanan juga. Tahi pun mari daripada makanan. Tapi makanan yang tak jadi tahi lagi tu, kita tak boleh campur sekali. Campur sekali rosak. Begitulah juga syirik dengan tauhid. Tidak boleh dicampur adukkan sekali. Hal ni seperti mana hadis yang 10. Ya ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ayat tu. Orang yang beriman ni dia tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Iaitu tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, tak ada. Ustaz dia tak cakap, dia contoh tadi yang Ustaz contoh di hadis tu dia tak habis. Dia yang Ustaz kata dia baca yang atas yang bawah dia tak baca. Itu macam Ustaz yang ilmu dia ada lain yang dia tak sampai, dia tak belajar lagi, dia bercerita rasakan yang dia tahu saja. Yang dia tahu saja dia sudah bohong. Nabi kata siapa dia yang beritahu
yang semua perkara yang dia tahu, dia adalah salah seorang yang pembohong. Dia sudah melakukan pembohongan. Kalau misalnya saya tak contoh. Tak boleh. Kita tahlil apa dia kata boleh buat Tadi saya dah bagi tahu tadi. Iaitu satu hadis, maksud dia kita tidak boleh bagi tahu kepada satu orang segala benda yang kita tahu, tak boleh. Sebab semua benda yang kita tahu, kita kena tapih untuk bagi tahu orang. Tapih apa? Al-Quran dengan Sunnah, tapih. Berita ni akan sampai banyak ilmu. Kita buka TV, ada ilmu TV. Kita duduk jalan dengar orang bercakap, ada ilmu dia. Jumpa orang ni ada ilmu dia, jumpa orang ni ada ilmu dia. Semua tu ilmu. Tetapi ilmu untuk kita bagi tahu pada orang mestinya yang ditapis. Kalau tak tapis ni, orang ni tak ada display. Tentang ilmu ni, dia ni jenis orang yang tak ada display. Dan ni seperti amanah hadis yang selepas pada ni, iaitu tak ada amanah. Orang tak ada amanah. Ustaz, yang jenis riwayat palsu tu yang mana? Sama. Riwayat palsu sama. Bab ni dah. Bab ni lah. Makna dia luar tu qiyah diri dah. Kita bagi tahu dah umum dah dia, makna umum. Yang lain tu qiyah. Qiyah sendiri banyak cerita, banyak keadaan kan. Sama hadisnya wa idza wa'ada, bila dia berjanji. Bila dia berjanji, dia mungkin janji. Berjanji ni pun sama ya, janji dengan makhluk. Pun khianat pun ada hak dia kan. Maka tu munafik ke? Munafik dah, tapi tidak tahap munafik besar. Munafik besarnya orang yang berjanji pada Allah Ta'ala, tapi dia mungkin janji. Dia berjanji pada Allah Ta'ala, tapi dia mungkin janji. Antara janji kita dengan Allah Ta'ala nya, ya kita ingin mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Ketika mana? Ketika di alam ruh lagi. Ketika di alam ruh lagi kita sudah janji dengan Allah Ta'ala. Tidak semua orang, ruh masuk alam ruh lagi. Semua orang sebelum diberanak sudah berjanjinya kepada Allah Ta'ala, kita mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak akan mensyirikkan Allah Ta'ala. Tetapi bila keluar beranak, ada yang syirik, ada yang tauhid pada Allah Ta'ala. Tu dipanggil fitrah. Perjanjian berbentuk fitrah. Lepas tu manakala orang Islam pula yang sudah mengucap kalimah syahadah. Orang yang sudah mengucap kalimah syahadah. Kalimah syahadah kan satu perkataan persaksian. Bila benda tu perkataan persaksian, maka dia tu adalah bentuk aku janji, dia panggil. Aku janji bahawasanya tidak ada ilah melainkan Allah Ta'ala yang aku akui. Dan juga aku janji bahawasanya Muhammad itu adalah usul Allah Ta'ala. Perkataan kita tu adalah bentuk aku janji. Jadi janji sini, bila kita berjanji, kita sebut situ, maksudnya kita berjanji kepada Allah Ta'ala. Dipanggil wa'dah. Kita wa'dah kepada Allah Ta'ala. Bila kita berwa'dah kepada Allah Ta'ala, maka kita kena tunaikan. Iaitu kita kena kekalnya dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika berdosa, kita kena minta ampun pada Allah Ta'ala. Sebab orang mukmin, dia tidak akan biarkan dosa dia gitu. Bahkan dia akan minta ampun. Walaupun dosa kecil-kecil pun dia buat, dia sampai satu tahap pun, kalau malam hari kau kan kau, dia akan minta pada Allah Ta'ala, ya Allah ampun dosa aku. Kalaulah dia buat dosa pada malam hari pula, siang hari pula, ya Allah ampunlah dosa aku malam tadi. Itulah orang mukmin. Orang mukmin dia sentiasa minta ampun pada Allah Ta'ala. Mana dia rasa sombong-sombongnya dia dalam keadaan memerlukan Allah Ta'ala. Maka orang macam ni kita tak panggil orang yang berjanji yang mungkin janji. Ni dipanggil salah silap. Biasalah manusia berlakunya salah silap. Ada time kita lalai, leka, benda gitu. Tetapi bila kita berjanji sampai tahap benda yang tidak bolehnya Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala tak boleh terima, mereka dengan cara bertaubat pada Allah Ta'ala saja, iaitu syirik. Syirik Allah Ta'ala tidak akan ampun, melainkan kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Syirik, syirik ni paling besar. Kita kena minta ampun kepada Allah Ta'ala, ya Allah ampunlah dosa syirik aku. Bukan minta ampun saja, bahkan kita kena tinggalkan amalan syirik.
Bukan minta apa, esok buat pula syirik tu. Tak. Tak boleh buat gitu. Kita tak boleh buat macam kita menipu orang ke, nipu anak ke, nipu gotu ke, kita buat benda dosa-dosa gitu. Kita tak boleh buat sama. Syirik ni satu benda besar. Lebih besar daripada zina, lebih besar daripada judi, lebih besar daripada bunuh orang. Dosa dia iaitu syirik pada Allah Taala. Tapi kalau betul bunuh orang, semua orang marah. Kalau betul zina, semua orang marah. Bila betul curi, semua orang marah. Tapi betul syirik pada Allah Ta'ala, jarang orang yang marah. Apa orang yang nak marah? Maka inilah betul berjanji. Berjanji, ada kita berjanji dengan makhluk, tahap makhluk, satu hak. Ni berjanji dengan Allah Ta'ala, berjanji dengan Nabi Muhammad SAW, kita nak turutnya ajaran dia. Lalu kita betul janji gini, kita buat sebaliknya ni, mana kita mungkin janji. Maka buat yang mungkin janji di sini dipanggil orang yang munafik. Maka tanda munafik juga sini ya, syirik pada Allah Ta'ala, dan juga melakukan bid'ah, dan juga maksiat. Pun antara munafik, tu alamat munafik dah. Maka ni jadi luar. Semua orang kena. Dia tu mencuri, tak munafik lagi. Mencuri tu munafik. Perkataan itu rikah ya Nabi guna. Dan perkataan ini bukan dia reka-reka. Perkataan ini mari daripada wahyu. Bila mari daripada perkataan wahyu, sini dengan makna umum. Umum sini maknanya makna dia tu luas. Jangan kita sempitkan hanya bentuk janji dengan makhluk berjanji dengan anak, cerita berjanji dengan anak. Anak kecil dah. Dengan anak besar lain dah janji. Dengan anak kecil lain, dengan anak besar lain. Ni hak lebih besar lagi, iaitu Allah. Bila berjanji pada Allah Ta'ala, kita lagi-lagi lah kena tunaikan. Wa idza tumina, bila diberi amanah. Amanah pun sama ya. Amanah masalah makhluk ni lagilah biasa. Beri barang kau, beri tu kau, dia kena jagalah amanah tu. Jadi khianat, khana dia tu dia khianat. Khianat tu adalah alamat munafik, tapi tidaklah besar mana. Tapi munafik hak besarnya, dia khianat pada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Dia khianat pada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Hak ni tahap munafik dia hak paling tinggi sekali. Amanah, apa amanah hak paling besar sekali, iaitu amanahnya yang dibawa daripada Nabi-Nya Al-Quran dengan Sunnah. Hak itulah hak dibawa. Iaitulah diamanahkan kepada kita. Dan ada yang amanah ni orang biarkan orang tidak mau ambil. Amanah, bila orang bagi amanah pada kita, kita tak boleh tinggal barang tu di tempat-tempat ikut kedai kita leh. Makanya memang kita terpaksanya mana terpaksa ataupun dengan secara bertanggungjawab kena ambil sipai yang barang tu. Kena tunaikan hak dia. Dan antara hak yang paling besarnya Islam. Hak kita dengan Allah Ta'ala ni Islam. Tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Al-Quran dan Sunnah yang Allah Ta'ala mari atas kepada kita ni, sehingga sampai yang ilmu ni ke Malaysia yang sampai. Maka ilmu ni dia panggil ilmu yang diberi amanah kepada kita. Dan ada juga bila diberi amanah pada dia, dia tidak mau ambil. Maka tu lebih teruk lagi. Ada tu orang tu ambil, tapi ambil tu dia rosakkan. Contohnya bagi orang yang berilmu, dia khianat pada ilmu dia. Dia tu berilmu tapi dia khianat pada ilmu dia. Ada jenis orang pula, dia bukan orang berilmu, tapi mari ilmu dia tak sing ngaji. Dia tak sing ngaji, dia tak sing ambil ilmu. Tu dia panggil khianat juga. Cuma tahap dia beza-beza. Seperti mana bab sebelum pada ni, kafir ni ada kafir besar, ada kafir kecil. Munafik pun sama ya, munafik besar ada munafik kecil. Zalim pun ada zalim besar, ada zalim kecil. Seperti mana anak kita pun ada anak besar, anak kecil. Orang pun sebab ada orang besar, ada orang kecil. Binatang pun ada binatang besar, binatang kecil. Maka bab akidah pun sama. Bab Islam pun sama. Ya, ada besar, ada kecil. Bid'ah pun sama. Ada bid'ah besar, ada bid'ah kecil. Bukan masalah duduk sibuk-sibuk dengan bid'ah hasanah, dalalah ke apa, bukan belik tu. Bahkan yang dia buat tu dosa dia tahap mana? Dosa paling tinggi ke? Hak kena sikit. Sebab bid'ah bukan semua yang paling tinggi dah, mesti ada yang tinggi, ada kecil. Seperti mana syirik pun ada jenis syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Dan syirik yang kecil pun Allah Ta'ala tak akan ampun, melainkan kita minta ampun. Kecuali syirik apa? Syirik
syirik kecil ya sekadar tu pun dipanggil dosa yang paling besar. Sebab syirik ini, kalau kira-kira syirik ini, inna syirka la zulmun azim. Syirik ini adalah kezaliman yang paling besar kali. Jadi syirik kecil itu adalah apa? Syirik kecil itu lebih besar dosa daripada dosa berzina, lebih besar dosa daripada bunuh orang, lebih besar daripada segala-gala dosa besar lain. Tu syirik kecil. Antara contoh syirik kecilnya bersumpah demi Kaabah, bersumpah demi apa? Demi Rasulullah. Tu dipanggil syirik kecil. Aku bersumpah demi Rasulullah. Ada jenis orang yang bersumpah gitu. Aku bersumpah dengan bumi Allah. Aku bersumpah dengan bukit Allah. Aku bersumpah demi Kaabah. Hak ni syirik yang dia buat ni syirik bentuk kecil, dan kemungkinan besar pun boleh buat syirik besar. Dan ini pun kalau dia buat ni, kalau kira tahap dosa dia lebih besar daripada zina. Antara hak syirik kecil apa? Kita solat nak tunjuk ke orang. Kan? Dalam hadis Nabi. Nabi kata syirik kecil. Macam mana contoh syirik kecil? Orang yang solat yang nak tunjuk pada orang lain. Dan ni pun Nabi kata sudah buat syirik, tapi syirik kecil. Dan syirik kecil ni dalam Al-Quran ada sebut inna syirka la zulmun azim. Syirik ini kezaliman yang paling besar. Maka tahap syirik kecil itu sebenarnya kali lebih besar daripada bunuh orang. Sebab dosa selepas daripada syirik pada Allah Ta'ala hak besar kali bunuh orang. Dalam masalah hak bukan akidah, masalah bunuh orang. Hak selepas daripada syirik pada Allah Ta'ala. Dan bunuh orang tu kira-kira tu tahap besar dah. Kalau dunia pun sesama makhluk ni pun benci dah. Semua orang pakat marah dah kalau buat bunuh orang. Orang Islam ke orang kafir ke, orang tak boleh terima kalau satu orang bunuh satu orang lain tanpa kebenaran. Dia kira buat zalim. Ni orang, semua orang tak boleh terima. Dan ni tahap mana orang pakat tak suka tentang bunuh orang, tapi syirik pada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala benci daripada tu lagi. Kerana dia tu dosa lebih besar daripada tahap bunuh orang tadi. Maka sambung pada hadis ni, iaitu idza tumina, diberi amanah kepada dia tu, dia khianat. Dengan makna tu. Biasanya orang akan terjemah ke sini diberi amanah ni kan masalah duduk sibuk masalah dunia. Kita nak cakap hadis ni bukan dunia lagi ya. Hak paling besar agama. Iaitu agama kalau berkaitan dengan siapa? Allah Ta'ala dengan Rasul. Maka hadis tentang munafik ni sebenarnya kali hak paling besar kali hak berkaitan dengan Allah Ta'ala dengan Rasul. Tipu situ tipu atas nama Allah Ta'ala dengan Rasul. Berjanji situ berjanji atas nama Allah Ta'ala dengan Rasul. Berjanji yang dia mungkin tu dia mungkin janji pada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Lepas tu dia khianat situ, khianat pada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Khianat pada orang pun habis orang nak marah. Semua orang nak marah. Ni khianat pada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Tak ada dah, dia ni orang yang paling jahat sekali. Maka ni yang dipanggil munafik yang paling besar sekali. Jadi munafik ni nya tahap dia ni sampai tahapnya kepada dekat kepada kafir murtad, tapi tidak kafir murtad lagi kecuali secara zahirnya dia menyatakan perkataan yang boleh kita jelas bahawa dia tu kafir murtad. Kafir murtad hukumnya mudah ya, hukum dia bunuh. Tak perlu minta nasihat dah, bunuh ya. Ambil igat, bunuh. Orang kafir murtad. Sebahagian ulama lagi kata ambil igat dia, lepas pada tu kita nasihat dia. Nasihat dia kalau lepas nasihat tu tak terima baru bunuh. Tapi satu pendapat lagi tak ada nasihat dah orang macam ni, seperti mana zina. Zina kita tak ada kata nasihat dulu. Mana ada zina kita nasihat. Kita tangkap orang yang berzina, nasihat dulu. Tak ada kita tak rotai dia 100 kali dah. Ataupun kita tak dejam dia dah. Kita tak ada nasihat dah, kita akan teruskan tindakan. Begitu juga orang yang mencuri, bila sabitnya dia mencuri, tak ada kita kata nasihat lain kali bawa curi. Berhenti daripada mencuri, tak. Kita kerak tangan dia. Begitu juga orang yang syirik pada Allah Ta'ala, orang yang tahap murtad. Kalau yang tahap murtad tak ada kita tanya. Kita tak perlu tanya dah, dia tak payah nasihat apa dah. Tangkap dia, bunuh dia. Murtad. Lepas tu orang kata hukum apa hukum murtad? Oh, kita kena menyelamat. Menyelamat apa? Tak ada menyelamat dah. Potong. Orang kafir murtad tak ada hukum sebab dia ni tahap paling tinggi sekali. Bila kafir murtad, hukumnya dia bunuh. Hukumnya dalam Islam. Kalau sahabat berat lagi, bakar.
bunuh dia tu, bakar. Lepas tu ada satu tahap lempar daripada bukit tu, lempar daripada bukit tu. Kita lempar daripada duduk tempat tinggi, duduk kamera highlight ke mana, duduk tempat tinggi tu, kita lempar dia bawah. Tu situ antara cara bunuh dia. Selagi cara dengan bakar pun boleh, dengan cara pancung ke mana. Antara yang dibenarkan. Disalib ke dia. Ni hukuman yang berat terhadap orang yang murtad. Bukan benda biasa. Sebab tu bila orang murtad sudah bercerai dengan laki bini, cerai lalu laki bini, bini dia tu sudah tak sah untuk diri dia. Kalau bini dia murtad, suami dia tu tak halal lagi. Tak halal. Dia kalau mati, dia tak akan dapat harta pusaka. Tak akan dapat harta pusaka. Kalau dia mati, akan dikuburkan di kawasan perkuburan orang kafir, bukan orang Islam dah lagi. Kemudian yang hadis lepas pada tu nya, tadi hadis yang mula-mula 3. Cuma hadis ni ada tambahan lagi, iaitu Nabi SAW katanya, kalau ada 4 perkara ni, maka dia ni kira-kiranya murninya ataupun sama dia, tahap sama dia tu macam ori. Macam ori ya. Tak ada kelum biasa dah. Mana? Ori tu. Betul original. Kalau sekadar 1-2 perkara saja, dia kira kelum ya, baru. Tapi kalau sampai tahap sama lah, kira ori. Orinya dia tu munafik. Orinya dia tu munafik kalau adanya 4 perkara. Tapi 4 perkara tadi adalah 4 perkara yang tahap paling tinggi. Kalau dia kecil kita tak panggil ori. Masih lagi kira tahap biasa, tidak original. Sebab tu Nabi kata, kalau satu tu biasa, kalau satu lagi biasa. Kalau satu, mana dia ada satu sifat, satu bahagian sifat daripada sifat munafik, sehinggalah dia meninggalkan sifat itu. Dia bertaubat lah. Itu sifat dia nya, bila diberi amanah pada dia, dia khianat seperti mana yang sudah diberitahu tadi. Wa idza haddatsa, bila dia memberitahu cerita, kadzaba, dia tipu. Wa idza ahada, bila dia bila dia berjanji, ghadara, dia khianat pada janji. Dia tidak sempurnakan janji. Wa idza khasama, bila dia berbalah, bila dia berdebat, bila dia bersengketa. Fajara, dia akan membalas dengan cara melampau. Fajara sini membalas dengan cara melampau. Orang pukul satu, dia tu tak pukul satu, dia pukul banyak. Orang tapai dia bunuh orang. Tak gitulah. Orang pukul dia saja ya, tapi dia cara dia balas tu tak bunuh kau macam mana ni dia panggil tak melampau. Yang ni pun dengan makna luas juga. Kalau masalah pada Allah Taala dengan Rasul, mana bila kita mari ayat Quran pada dia, mari hadis kepada dia, dia lawan tu bukan lawan biasa, sepatutnya lawan dengan hujah kan, tapi dia lawan tu dengan tahap melampau. Bila dia lawan dengan tahap melampau, dia sudah adanya satu alamat besarnya munafik. Dan biasanya kalau berlakunya gini, dia akan buatnya, kalau dia berjanji dia memang biasanya dia sentiasa mungkin janji. Bila dia bercakap tu memang sentiasanya dia tu bercakap bohong. Bila diberi amanah tu memang sentiasanya dia tu khianat. Sebab tu dia melampau. Bila tahap bersengketa dalam apa saja, lebih-lebih lagi masalah agama, bersengketa dalam masalah agama, berkhilafiyah, berselisih dalam masalah agama, maka dia akan melakukan tindakan berbentuk jahiliyah, tindakan berbentuk dosa. Sebab fajara ni berbentuk dosa dia akan buat. Dia akan melakukan perkara dosa. Sepatutnya hujah lawan dia hujah, tapi hujah dia tu bila dia tidak boleh jawab hujah tu, dia akan fitnah orang tu, dia akan kata buruk pada orang tu, dan juga dengan cara-cara melampau yang lain.
Kemudiannya Imam Bukhari mengeluarkan hadis hadis mutabi', iaitu taba'ahu Syu'bah an al-A'mash. Yang mutabi'nya hadis ini adalah Syu'bah, iaitu Syu'bah yang dia riwayat daripada al-A'mash. Iaitu sininya pentabi' sini iaitu Syu'bah, dia mutabi' kepada hadis Qabisah. Qabisah, tengok hadis Qabisah. Tu yang depan, rawi yang mula-mula sekali. Mana dia turut meriwayatkan hadis ini mutabi' kepada hadis Qabisah. Yang mana yang riwayat Qabisah tu meriwayatkan daripada Sufyan As-Sauri. Cumanya dia daripada Al-A'mash. Dia daripada Al-A'mash. Mana dengan cara jalur lain sikit lah. Kenapa diberi hadis ni, hadis mutabi' ni? Hadis mutabi' ni ada beberapa sedikit masalah besar lah. Maka sebab tu tidak didahului hadis mutabi'. Sebab Imam Bukhari dia biasa gitu, dia akan mengeluarkan hadis. Kalau hadis mu'allaq ni biasa hadis yang ada banyak masalah. Dan kalau setakat sikit-sikit hadis ataupun dipanggil hadis mutabi' ni, biasanya hadis ni kadang-kadang juga berlaku hadis tu banyaknya bercanggah di kalangan ulama-ulama. Jadi Imam Bukhari cuma membenarkan dengan mengeluarkan hadis mutabi' yang sama, iaitu mengisyaratkan kepada penerimaan daripada pihak Imam Bukhari sendiri. Jadi mutabi' dia tu kira-kira penguat kepada matan hadis Qabisah. Penguat. Sebab mutabi' ni biasa untuk penguat. Dia biasa kita panggil nak kepada hadis mutawatir apa. Ini dia akan jadi adanya tahap-tahap mutawatir, ataupun dia panggil melalui jalur lain, tetapi walaupun jalur lain, jalur riwayat tu lain, tetapi matan hadis tu, lafaz dia tu adalah lafaz yang sama. Bila lafaz yang sama, tak mungkinlah nak menipu ni, dia akan jadi keluarnya lafaz yang sama. Ini dia panggil, biasa akan berlaku ghalibuz-zan. Kita akan jadi sangka tu tahap sangka yang tak mungkin lah. Tak mungkin lah dia nak tipu. Orang ni duduk negeri lain, orang ni duduk negeri lain. Tiba-tiba bila meriwayatkan hadis, lafaz tu sama. Maka bila lafaz tu sama dengan lafaz hadis yang ori, yang sahih, maka tu isyarat kepada hadis yang dibawa oleh orang tu adalah lafaz yang boleh diterima juga. Kerana dia tu walaupun orang petikai, lafaz dia tu lafaz sama, dikira hadis dia ni boleh diterima pakai. Maka itulah Imam Bukhari buat keluar hadis mutabi'. Kalau dia tak buat keluar hadis mutabi' ni pun tak ada masalah pun. Imam Bukhari tak mengeluarkan hadis mutabi' ni, tapi tetapnya Imam Bukhari mengeluarkan hadis mutabi' ni. Maka mengukuhkan laginya perawi-perawi yang ada masalah di dalam rawi hadis yang kedua dan juga hadis yang pertama. Cuma ni sini hadis yang kedua lah. Hadis yang kedua ni mana menyokong yang masalah-masalah yang timbul daripada ambil riwayat daripada Sufyan. Sebab Sufyan ni biasalah bila riwayat sampai pada Sufyan berlaku percanggahan. Sebab siapa dia yang ambil, orang yang ambil selepas pada Sufyan pun ada juga masalah. Jadi sebelum pada Sufyan pun ada masalah. Maka bila berlaku masalah-masalah ni kepada orang yang sama, maka Imam Bukhari mengeluarkan hadis yang menyokong riwayat ni. Biasa. Supaya boleh menafikan setengah-setengah orang menolak hadis riwayat ni semata-mata kerana tengok Sufyan, kerana tengok orang yang ambil daripada Sufyan. Sufyan situ Sufyan As-Sauri. Dia ulama besar, tapi
masalah-masalah ni biasa timbul pada ulama besar. Sebab ulama besar ni ramai sangat orang belajar dengan dia. Jadi kadang-kadang orang ni nak glamour apa semua dia guna nama ulama besar lah. Bila guna nama ulama besar, kadang-kadang yang guna nama ni terlampau tasahul, terlampau bermudah-mudah sangat dalam meriwayatkan hadis. Akibat dia tu hadis yang sahih tu jadi tiba-tiba jadi lemah, ataupun hadis tu yang sahih tahap dia jadi hasan kerana ada sikap tasahul di kalangan anak-anak muridnya, guru yang masyhur ni. Sebab Sufyan Tsauri adalah guru yang masyhur juga. Jadi bila guru yang masyhur ni, mana ramai orang yang belajar dengan dia. Bila ramai orang yang belajar dengan dia, tidak semua yang belajar ni yang ikut disiplin hadis betul. Jadi ada yang tak berapa nak ambil sikap berdisiplin dalam meriwayatkan hadis. Biasa gitu. Habis itu hadis yang bab yang ke-25. Bab qiyamul lailatul qadri minal iman. Iaitu bangun, qiyam ni dengan makna berdiri tapi makna bangun malam lah. Bangun solatnya malam. Solat malam situ solat malam Lailatul Qadri. Solat malam situ solat malam pada malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri ni sama ada Lailatul Qadri ada memang tak adanya. Tak siapa dia nak boleh nak teka kan hari yang ke 20 ke 21 ke 23 tak ada siapa dia boleh teka tu. Cuma di sini isyarat kepadanya malam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, siapa dia yang qiyam pada bulan Ramadan, maka itu adalah salah satunya tanda alamatnya iman satu orang itu. Minal iman, itulah tanda juga daripada iman satu orang itu, yang mana dia ni antara orang yang beriman, yang mana dia sanggup bangun solat malam, yang mana walaupun si hari dia tu dia letih dengan puasa, dia letih dengan puasa si hari, tapi malam pun dia masih lagi bekerja, iaitu bekerja sini bekerja berbentuk ibadah. Sanggup dia bangun berdiri melakukan solat malam ni, mana solat tarawih lah. Sebab solat tarawih, solat witir adalah solat malam dia panggil. Solat witir, solat tarawih adalah solat malam. Cuma istilah zaman sekarang kita panggil solat tarawih. Tapi kalau bukan malam ni pun, contoh malam ni pun kita boleh buat solat tarawih. Tapi bukan tarawih lah dia panggil. Kita panggil solat tahajud. Dan kalau tahajud pun, kalau kita tak panggil tahajud pun dia panggil solat malam, ataupun dia panggil qiyamul lail. Jadi qiyamul lail tak semestinya bulan Ramadan. Cuma di bulan Ramadan ni kita besarkan sikit kerana kelebihan dia tu besar. Jadi minal iman, qiyamul lail ni pada bulan Ramadan, lebih-lebih lagi masa malam Lailatul Qadri, mana Lailatul Qadri mana dalam masa 10 akhir Ramadan. Lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan. Minal iman, situ tanda kepada iman ataupun termasuk daripada bahagian-bahagian iman. Sebab syu'bah iman ni banyak, cabang-cabang iman ni banyak. Antara cabang iman adalah solat malam pada bulan Ramadan, bukan 10 awal, bukan 10 tengah, tetapi 10 akhir Ramadan. Sebab 10 akhir Ramadan itulah orang sibuk kan. Biasa orang nak beli baju raya lah, nak balik kampung lah, tu masa tu nak buka puasa lah, nak klik situ, nak balik sini. Jadi masa tu lah. Lebih-lebih lagi kalau malam akhir Ramadan kan, akhir Ramadan 2-3 hari Ramadan, masa tu lah orang sibuk dengan duduk qiyamul lail di pasar. Masa tu semua orang duduk di pasar, sibuk-sibuk duduk di pasar cari barang-barang murah. Maka kalau sanggup korban ni, maka tu tanda iman satu orang. Iman satu orang tu, kalau kita boleh korban hak masa kita nak beli tu, kita korbannya dengan qiyamul lail. Nak beli boleh pernah kali, apa kena mesti malam ya. Kita beli siang hari. Sebab malam kita ada tugas kita pula. Tapi kita tak sanggupnya
meninggal tugas kita hak dunia tu kita tak sanggup. Tapi kita sanggupnya tinggal tugas-tugas hak sunat masa malam hari tu. Tu kita sanggup. Hadis yang bunyinya wa bihi qala hadatsana Abu Yaman. Qala akhbarana Syu'bah. Qala hadatsana Abu Zinad an A'raj an Abi Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sanad dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, nya berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Abu Yaman ni nama dia Hakam bin Nafi' Al-Bahrani. Al-Bahrani. Qala dia berkatanya akhbarana Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Syu'aib. Syu'aib sini Syu'aib bin Abi Hamzah. Syu'aib bin Abi Hamzah. Haddatsana Abu Zinad, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad. Abu Zinad sini nama dia yang sebenar, nama sebenar dianya adalah Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi. Anil A'raj, daripada Al-A'raj. Al-A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz. Ini pun ada dah sebelum pada ni, Al-Madani. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkatanya dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang bangun solat malam pada malam Lailatul Qadri imanan, dengan imannya, dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan. Sinilah maksudnya tarjamatul bab. Sinilah sesuainya dengan tarjamatul babnya Imam Bukhari. Itu sesuai dengan tajuknya babnya Imam Bukhari yang menyebutnya tentang iman. Itu siapa yang bangun malam Lailatul Qadri secara beriman. Jadi beriman kan ada terada, iaitu beriman mesti qaulun wa fi'lun. Mesti perkataan dia tu dia benarkan dengan perkataan dia, dan dia benarkan dengan perbuatan dia. Sebab asal iman ni adalah masalah dalam hati, perbuatan hati. Tetapi perbuatan hati, setakat perbuatan hati tak akan jadi tak akan jadi benda yang bagus kan. Contoh kalau kita makan, kita niat saja makan, mana boleh. Niat hati saja nak makan tak jadi. Mesti kita makan. Mesti kita makan barulah kita dipanggil makan. Tapi kalau sekadar hati tak cukup. Niat hati memang nak makan, tapi kita tak pergi makan, tak maknanya kita tidak buat masuk makanan di dalam mulut kita, maka tak akan dapat hasil. Hasil nak makan adalah bila kita dapat makan. Begitu juga iman, dapatnya hasil iman bila kita melakukan amal. Maka sini dia bagi iman. Itu betulnya dia tu percaya. Iman dengan mana percaya, membenarkan Allah Ta'ala, membenarkan hadis ini dan sebagainya. Wahtisaban, dan juga mengharap. Ihtisaban iaitu mengharap pada kurnia Allah Ta'ala. Mengharap pada kurnia Allah Ta'ala pun jadi masalah juga di tempat kita ni. Yang mana ada di kalangan golongan sufi, golongan setengah tasawuf ni, bagi mereka kita tidak boleh beramal kerana nak kepada fadilah. Tidak boleh beramal kerana nak syurga. Tidak boleh beramal kerana nak pada habuai-habuai gitu. Sebab kalau nak kepada habuai, tidak betul-betul ikhlas. Bila kita nak kepada habuai, bagi dia tidak ikhlas. Allah Ta'ala sudah mengurniakan fadilah. Kurniakan fadilah, nak suruh kita tertarik pada benda tu lah. Kita nak suruh anak kita sayang kita beli coklat ke dia. Memang kita nak suruh dia tertarik pun. Tertarik dengan kita. Bukanlah dia makan coklat hati dia suka. Betul dah dia suka. Tapi suka sebenarnya kali kerana ayah dia beri coklat kepada dia. Walaupun dia suka coklat tu. Tapi sebenarnya kali hati dia tu akan pertama sayangnya kepada mopak dia tu hok bagi coklat ke dia tu.
Begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi syurga kita, kita kata tak sah. Tak sah ni kalau kita ayat kaya kita, Nabi, tak sah. Tak sah ni maknanya kita ni sudah sombong kepada ayah kita. Sombong pada orang yang nak bagi pada kita. Bila sombong bukan akan jadi kasih sayang, bahkan dia akan jadi benci. Benci kerana kita sombong. Sombong nak terima. Mana boleh kita sombong nak terima? Bila orang bagi, kita kena terima. Maka inilah dia betul ihtisaban. Kita harap nak. Allah Ta'ala nak bagi, kita nak lah. Takkanlah Allah Ta'ala nak bagi, ke lah nak bagi, tak bagi. Tak apa. Mana kita tak? Kita kena tunjuk sikap kita nak. Dengan Allah Ta'ala ni tak boleh kita kata, ya Allah, kita berdoa gini pun salah. Kita kata, ya Allah, ikutlah nak bagi, tak bagi, tak apa. Tak boleh doa gitu. Kalau kita doa gitu, salah. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala apa yang kita nak. Ikutlah ya Allah, nak pergi syurga apa tak apa, tak syurga kena apa tak apa dah kita. Tak lagi tu. Bahkan Nabi kata kamu kena minta Firdaus. Minta Firdaus. Sebab Allah Ta'ala ni dia naknya kita minta je dengan dia. Minta dengan dia ya, bukannya kita pandai-pandai pandai-pandai pula kita kata ikutlah nak bagi mana-mana pun. Dia kita nak buat sama-sama makhluk dia boleh lah. Ikutlah nak bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Tapi dalam hati tu nak kan. Dengan Allah Ta'ala mana boleh kita tipu kat dalam hati tu. Allah Ta'ala tahu kita dalam hati pun memang nak. Mana boleh kita kata nak buih tak apa. Tak apa kan Allah Ta'ala tahu kat dalam hati tu. Kita nak tipu kan Allah Ta'ala, kita nak sorok macam mana benda yang ada dalam hati kita dengan Allah Ta'ala tu. Kita kata tak mahu pun maknanya dalam hati kita sebenarnya nak. Jadi janganlah kita sebut perkataan seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu pula. Maka kita doa minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni sami', dia dengar. Alim, lagi Allah Ta'ala tahu. Dia bukan dengar saja, dia tahu apa maksud yang kita minta tu. Kelah nak buih-buih, tak buih tak apa. Dia faham dah. Dia faham, dia tahu. Dia tahu kat dalam hati. Bila dia tahu kat dalam hati, kita bagi tahu hak isi kandungan hati kita nak apa. Kita nak barang tu, minta barang tu. Nak benda ni, minta dengan Allah Ta'ala. Nak hak kita nak tu. Jangan kita buat hak style dengan berlapik-berlapik kita. Tak ada dengan Allah Ta'ala, tak ada berlapik-berlapik dah. Minta direct gitu ya. Maka ni dia panggil ihtisaban, iaitu mengharap pada kurnia Allah Ta'ala. Ni mesti penting. Sebab tak ada mengharap pada kurnia Allah Ta'ala ni, dia agak sombong. Tetapi ada sebahagian golongan sufi ni, bagi dia nya satu kesalahan kalau kita mengharap pada syurga. Satu kesalahan. Mana tak ikhlas, tak betul-betul ikhlas. Orang macam ni tak betul-betul ikhlas kerana dia mengharap pada syurga. Mengharap pada kurnia Allah Ta'ala. Orang tu tak mengharapkan Allah Ta'ala. Dia kira orang ni tahapnya nak mengharapkan, tidak betul-betul mengharapkan Allah Ta'ala, nak wajah Allah Ta'ala. Apa maksud nak wajah Allah Ta'ala? Kita nak ambil wajah tu nak balik rumah. Mana gitu? Bukan mana gitu. Bukan mana gitu. Yabtari wajah Allah kan? Yabtari wajah Allah. Maksud yabtari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Maksud bagi mengharapkan wajah Allah Ta'ala, bukan kita nak ambil wajah Allah tu. Mana kita nak apa? Kita nak keredaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala redha bila kita redha. Radhiyallahu anhu wa radu an. Mereka redha pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun redha pada mereka. Allah Ta'ala redha pada mereka, mereka pun redha pada Allah Ta'ala. Jadi dia puas hati dengan hak Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala pun puas hati juga dengan mereka kerana mereka tu berpuas hati. Orang kita tamu rumah, dia berpuas hatinya bila kita puas hati. Kan? Kita rasa tak sedap kau apa kan? Kalau kita buat tu, maka tuan rumah pun akan rasa tak sedap. Dan Allah Ta'ala akan beri pada kitanya bentuk anugerah ya. Kalau orang mukmin, Allah Ta'ala akan beri bentuk puas hati.
Wahtisaban, dan mengharap ghufira lahu, akan diampunnya dosa dia. Ma taqaddama min dhanbihi, dosa dia yang sebelum. Ma taqaddama, dosa-dosa dia yang sebelum tu akan terampun. Siapa puasa bulan Ramadan pun Allah Taala ampun dah. Malam pula boleh. Boleh pula. Sebab tu bulan Ramadan ni malam pengampunan Allah Taala. Inilah fadilat dia. Fadilat bulan Ramadan. Orang kata malam pertama fadilat ni, ni hak sahih ni fadilat dia. Iaitu Allah Taala ampun dosa sebelum kita. Allah Taala ampun semua. Nah. Dah tu lah kita harapnya hak sebelum lah. Hak paling penting mana bulan Ramadan. Hak sebelum daripada bulan Ramadan tu Allah Taala ampun semua. Tu hak kita harap. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunnya dosa dia yang sebelum. Ya sebelum pada ni akan terampun. Tapi kena korban lah kedal. Nak dapat hak ni kena korban lah. Duduk tawah kedal. Bulan Ramadan ni hak 10 akhir tu lah orang sibuk di kedal. Orang sibuk di kedal. Masa ni siang hari nak dekat buka bulan puasa, nak dekat buka cari makanan. Lepas pada tu siap makan apa semua tu, kenyang boleh. Lepas kenyang tu cara nak pergi cari kedai lah. Cari baju, cari ke ni, cari ke tu. Masa bila? Akhir Ramadan tu lah dia pilih. Jadi cara orang berimannya, orang nak mengharapkan Allah Ta'ala pun dosa dia, awal-awal Ramadan. Awal-awal Ramadan lagi dia siap-siap selesai dah semua sekali tu. Supaya dia ni hak 10 akhir Ramadan ni tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang merugikan dia, iaitu tak terampunnya dosa dia disebabkan itu. Tak terampun dosa dia. Kita ni kalau bulan puasa tak terampun dosa, rugi, sadar. Bulan puasa ni gapo nak? Kita puasa letih saja. Ampun dosa, ampun dosa sekadar. Tapi hak ni anugerah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ni, dosa kita hak tak ingat ke gapo ke semua habis licin semua sekali. Apa semua. Sebahagian ulama dia mentafsirkan sini dengan makna ampun dosa kecil. Apa dosa kecil. Tapi bagi orang yang solat malam ni, dia taubat habis dah. Orang solat malam ni takkan dia tak taubat. Mana orang yang solat malam, orang yang taubat dah. Sebab dia tak sama dengan orang yang duduk lepok kedai bulan Ramadan. Makan colek ke apa tu. Orang lain duk sibuk mayai ke apa, kita duk main colek ke apa kan, duk isau kat kebuk ke apa. Dia tak sibuk dengan pokok tu. Kan? Dia tidak sibuk dengan pokok tu. Dia hanya orang yang jaga untuk solat malam. Tarawih lah sini maksudnya tarawih. Tarawih tak semestinya di masjid-masjid dia anjurkan lah. Tapi kalau sore pun tak apa. Maya sore, maya malam-malam pun kita solat lah. Nak sibuk setengah mana pun tak apalah sibuk tu, tapi malam tu kita kena solat malam. Solat malam, buatlah 11 rakaat tu. Kena buat 11 rakaat tu, kena buat, mesti kena buat. Bila selesai tu. Maka bila selesai tu kita sudah melakukan qiyamul lail, kita sudah selesainya qiyamul lail, maka akan dapatnya ganjaran ni. Allah Taala akan buat ampun dosa kita sebelum pada ni. Babun, bab yang baru. Al-jihadu minal iman. Berjihad ataupun jihad minal iman, sebahagian daripada iman juga. Semua tu kan betul amalan. Sinilah maksudnya Imam Bukhari nak beritahu, amalan yang kita buat tu adalah iman. Iman bukan semata-mata hati. Sebab orang sufi ni biasa duk sibuk hati. Hati. Dia kata luar tak apa, tak amal tak apa. Orang tak kenal dia dalam bab ibadat tak apa. Asal hati baik. Hati baik ada ya. Orang hati baik ni mesti tunjuk hak luar tu. Menunjukkan. Sebab Islam bukan jenis qadar dalam hati. Islam ni kena menunjukkan, iaitu sebab dia panggil iman, itu membenarkan benda yang dalam hati. Iman dengan mana tasdik. Kita ada terang dah. Iman dengan mana membenarkan. Membenarkan apa yang ada dalam hati kita. Jadi nak benarkan dengan apa? Mestilah dengan kata-kata. So lagi dengan perbuatan. Kata-kata kita benarkan dengan kata-kata kita. Kita benarkan dengan perbuatan kita. Wa bi qala hadatsana Harami
Ibnu Hafs qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Umarah qala hadatsana Abu Zur'ah Ibnu Amr ibn Jarir qala sami'tu Abu Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaba Allahu azza wa jalla liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi aw tasdiqun bi rusuli an arji'a bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahul jannata walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtalu thumma uhya thumma uqtal. Dan hadis ini banyaklah. Banyak ada di dalam Bukhari, bukan sahih. Jadi bab yang ke-26. Bab yang ke-26 ini dalam Kitabul Iman menerangkan tentang al-jihad. Jihad di sini dengan mana melakukan suatu perkara tu bersungguh-sungguh, dengan sedaya upaya, dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Lawan pada sungguh-sungguh ni main-main. Bukan jenis hangat-hangat gitu ya, hangat-hangat tai ayam ke apa semua, bukan. Bahkan dengan sungguh-sungguh. Sungguhnya dia tu dalam istiqamah dalam di jalan Allah Ta'ala. Dan bila tahap istiqamah ni, bila suruh perang, dia akan perang. Bila kata pergi perang, saya sudah sedia lama dah. Saya sudah bersedia diri saya ni untuk berjihad ni lama dah. Bila suruh, suruh sesuai dengan hak kita sudah sedia lah. Tapi kalau orang tu tak bersedia, dia tidak akan. Bila orang kata pergi jihad, hati dulu. Ada hijrah tu, lagi ada sibuk tu, sibuk kau ni, sibuk kau tu, sibuk kau ni, maka akan adanya banyak perkara. Tapi kalau jihad yang sebenar, dia tak ada masa tu, dia sudah melapaikan semua perkara dia. Hak urusan, hak sibuk dia tu dia sudah lapai dah, kerana dia letak hak ni, hak utama dia. Kerana hak ni lah hak dia sedia. Sebab hal lain sampai ingat ya, dia sudah siap dah baju dia nak pergi masjid, tapi singgah kedai dulu, beli kau tu, beli kau ni, tu biasa ya. Tu singgah ya. Tapi dia sudah sedia siap dah nak pergi masjid apa semua. Sudah siap sedia nak pergi masjid, nak solat masjid. Sudah siap dah. Maka sesuai. Ataupun dia nak pergi kebun, dia sudah siap dah baju dia untuk pergi kebun. Takkan dia nak pakai jubah nak pergi kebun. Jadi dengan pakai baju pakaian dia, pakaian untuk kebun, dengan bawa cangkul ke apa-apa, dia pergi kebun. Sebab apa? Dia sudah sedia dah. Kalau kata suruh pergi lalu sebab siap dah ni. Siap dah. Begitu juga jihad fisabilillah ni, bukan sekadar jihad tu sebenarnya sedia. Dia kena ada sedia. Kalau nak berjihad ni, kalau tak ada sedia tak akan boleh berjihad. Jihad ni kena bersedia, hati tu kena sedia dah. Manakala bila masa orang minta kita sekarang, ya, sekarang. Dia panggil mana on the spot, kita nak lalu. Atau lagi ni kena pergi perang. Beres lalu. Tak ada yang kata relax dulu. Ada sibuk dulu. Ada kau tu, ada kau ni. Tak ada. Dia tak ada. Alasan itu tak ada. Alasan itu tak ada. Ni dia panggil orang yang betul-betul jihad. Dalam ayat Quran ada sebut wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan benar-benarnya kami akan uji kamu semua. Betul ke tak kamu ni di kalangan pejuang yang sebenar, orang yang bersungguh dalam agama yang sebenar. Di kalangan kamu was-sabirin, dan juga orang yang betul-betul tabah. Sebab orang yang tabah saja boleh ya. Orang yang tabah ya, mari apa saja dugaan dia beres macam beres. Ya tak ada kata tak boleh tu. Ada hijau tu. Ada hijau tu, ada hijau ni, tak ada. Dia tak ada alasan tu. Bila betul-betul pergi, mana kita boleh buat alasan tu dah lagi? Tak ada dah alasan. Relax dulu. Tak ada dah. Baju pun tak ada siap ambil yang mana ada pergi. Selalu orang kata selalu naik kereta. Naik lalu kereta. Sebab nak jihad tu sampai tahap dia. Jalan kaki. Jalan kaki. Zaman sahabat dulu, bukan semua orang naik kenderaan. Tentera berjalan kaki pun ada. Kenderaan ada tak? Tak ada. Naik kenderaan. Senjata ada? Senjata tak ada? Senjata tak ada. Tanya orang. Ada lebih dah senjata? Boleh tupai ke? Boleh tupai, ambil tupai tu.
Paling-paling kurang pun gitu. Sahabat tu tahap pengorbanan dia. Kalau betul jihad, setuju lalu. Nabi kata jihad. Dia duduk depan dah. Tunggu gitu dah. Ashabus Suffah, kenapa dipanggil Ashabus Suffah? Golongan yang sudah bersedia untuk perang. Sudah siap sedia. Duduk mana? Duduk di masjid siap dah. Duduk di masjid siap dah. Tu saya Ashabus Suffah. Bapak Ashabus Suffah duduk di masjid. Golongan yang bersedia, kalau mengaji, dialah orang yang mula-mula bersedia. Kalau bak jihad, dialah orang yang mula-mula bersedia. Kalau bak amal, dia yang mula-mula yang bersedia, dia. Tu golongan Ashabus Suffah. Jadi, mereka ni bila sebut kata suruh jihad, dialah orang yang mula-mula. Sebab dia sudah orang panggil, sudah buka ataupun sudah memberi laluannya, terima ataupun sudah bersedia. Dan orang yang sudah bersedia ni, kita ada beritahu dah minggu sebelum pada ni kan, Allah Ta'ala akan wazidnahum huda. Allah Ta'ala akan tambahnya ilmu pada mereka. Allah Ta'ala akan tambahnya wa'atahum taqwahum. Allah Ta'ala akan kurniakan kepada mereka agar dapatnya menjaga hukum Allah Ta'ala. Sebab takwa ni kena kurnia Allah Ta'ala. Hukum banyak kan, kita belajar ni makin banyak hukum. Makin banyak hadis kita belajar, makin banyak ayat Quran yang kita belajar, makin banyak dibebankan hukum-hukum yang wajib kita tunaikan. Larangan kita kena tinggal, suruhan kita kena buat. Dan ni kena ada penjaga khas. Kalau orang yang lemah-lemah ni tak boleh nak buat, tak boleh buat. Dia akan hanyut dengan suasana, hanyut dengan keadaan. Keadaan tu pergi ke kanan, keadaan pergi kiri. Kalau dia masuk kanan kambing, dia jadi kambing. Kalau dia masuk kanan rimah pun dia jadi kambing juga. Kena makan ke rimah. Mana gitu, tahap dia. Tahap dia tu tahap berat. Bukan tahap biasa tu. Duduk kanan kambing pun dia jadi kambing, duduk kanan rimah pun dia jadi. Kalau jadi rimah juga bagus lah. Tapi duduk kanan rimah dia jadi kambing, kena makan kat orang. Haddatsana Harami, telah menceritakan kepada kami Harami Ibn Hafs. Ibn Hafs bin Umar Al-Ataki. Qala, dia berkatanya, haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Abdul Wahid sini Abdul Wahid bin Ziyad Al-Abdi. Bin Ziyad Al-Abdi. Qala, dia berkatanya, haddatsana Umarah, telah menceritakan kepada kami Umarah. Umarah sini bin Qaqqa bin Al-Qaqqa. Daya dia nama gitu tak kan? Al-Qaqqa. Al-Qaqqa. Al-Qaqqa bin Shubramah. Al-Qaqqa bin Shubramah. Qala, dia berkatanya, haddatsana Abu Zur'ah bin Amrin bin Jarir. Ada beda tu. Qala, dia berkatanya, sami'tu Abu Hurairah, aku mendengarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkatanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, intadaballahu azza wa jalla. Intadaba dengan makna Allah Ta'ala mempercepatkan memberi balasan dengan sebaik-baik balasan. Terjemah dia jadi panjang sikit. Perkataan intadaba saja. Allah Ta'ala segera memberi pahala dengan balasan yang sebaik-baik balasan di sisi Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Kepada siapa Allah Ta'ala segera ni bagi ganjaran ni?
liman kharaja fi sabilihi, terhadap orang yang keluar di jalan dia. Keluar sini maknanya keluar berperang. Keluar sini maknanya keluar berperang. Iaitu keluar dia situ, keluar menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah Ta'ala. Sebab perang sini atas dasar menegakkan agama Allah Ta'ala. Bila tahap besar sekali, jihad yang tahap perang. Kalau yang kecil itu mana pergi keluar situ, keluar menegakkan kalimah Allah Ta'ala. Iaitu lawan bukan dengan lawan dengan pedang, bahkan lawan dengan lidah. Kita lawan dengan hujah. Sebab bila orang lawan dengan hujah, kita tak lawan dengan bedil. Kita tak lawan hujah ni dengan bedil. Kita lawan hujah dengan hujah lah. La yukhrijuhu, tidaknya mereka itu keluar illa imanun bi, melainkan kerana beriman kepada aku. Membenarkan. Iman dengan mana? Membenarkan aku. Beriman terhadap aku. Au tasdiqun bi rusuli, ataupun dengan makna, ataupun situ sama ada dia membenarkan Rasul aku. Tengok. Iman, perkataan yang kedua dengan makna tasdik, membenarkan. Dan iman tu sendiri tu dengan makna tasdik dah. Membenarkan Rasul aku, Rasul-Rasul aku. Sininya cara bercakap tu dia jadi berseliknya perkataan. Mula-mula sebut perkataan Allah Ta'ala, kemudian sebut perkataan seolah-olah Allah Ta'ala pula bercakap. Mula-mula Allah Ta'ala akan memberi balasan secepatnya terhadap orang yang keluar di jalannya. Perkataannya gitu dia. Terhadap sesiapa yang berada di jalan dia, la yukhrijuhu, tidaknya dia itu keluar, tidak yang mengeluarkan dia itu, melainkan kerana iman kepada aku. Baru sebut perkataan aku. Bukan sepatutnya perkataan yang mula-mula tu kena gini, aku akan segerakan. Sepatutnya guna perkataan aku lah. Tapi sini mula-mula diguna nama Allah, kemudian diguna perkataan mutakallim. Bila sebut kata mutakallim sini, cara Allah Ta'ala nak menghampirkan kita dengan dia, nak tunjuk sikap dia kan, hampir dengan hamba dia. Mula-mula guna nama. Bila guna nama, nampak rasmi sangat nama, guna nama. Jadi guna ganti nama, iaitu guna ganti nama aku. Guna ganti nama aku. Dan hak ni kita akan jumpa dalam Al-Quran banyak. Cara kaedah gini Allah Ta'ala bercakap ni banyak. Bukan sini sajalah, bukan di hadis saja. Itu segera ke macam mana? Allah Ta'ala kata dia akan segera ke an arji'ahu, aku akan mengembalikan ia, segera mengembalikan ia, bima nala min ajrin, dengan mendapatnya ganjaran pahala, au ghanimatin, ataupun mendapat harta. Pakai sini dengan mana? Ataupun dua-dua. Au udkhilahul jannah, ataupun aku memasukkan dia tu ke dalam syurga. Masukkan dia tu ke dalam syurga. Jadi atau situ nak hanya bentuk isyarat kepada kelebihan-kelebihan yang akan dapat. Sama ada satu saja akan dapat ataupun semua sekali. Pakai sini bentuk
nikmat yang dapat, ganjaran yang dapat tu melimpah-limpah. Pahala boleh, ghanimah. Ghanimah tak boleh, bukan mati. Bila mati pula diberi anugerah apa? Diberi anugerah syurga pula. Jadi dua juga. Tapi ghanimah boleh tak? Boleh. Boleh pada siapa? Anak. Anak beranak ahli waris boleh, kerana dia mati tu harta saka harta ghanimah dibagi, tetap dibagi. Bila dibagi pada mujahidin-mujahidin yang gugur syahid tu, dibagi ni bagi pada ahli waris. Harta saka tu dibagi pada ahli waris. Sepatut dibagi kan. Bila dibagi mana hasil perjuangan mereka juga tapi dia tu mati dulu. Jadi boleh kepada siapa? Boleh kepada ahli waris. Maka sini sebenarnya kali au sini adalah bentuk bukan dengan mana atau dengan bahasa Melayu kita panggil atau tu mana salah satu lah, bukan dengan mana salah satu. Bahkan inilah ganjaran hak akan dapat. Cumanya cepat dan juga lambat. Sama ada cepat ataupun lambat. Jadi pahala hak tu yang cepat sekali dapat. Lepas tu ghanimah mungkin boleh sekarang. Mungkin boleh masa anak cucu tu baru dapat. Mungkin. Ataupun ghanimah kita tu dapat dibagi kepada orang lain. Ataupun asbab kita tu orang lain dapat ghanimah. Sama juga. Mana tu dipanggil kejayaan juga. Asbab kita, orang selepas kita tu dapat ghanimah. Asbab kita juga. Mana kita tu, orang lain merasa ghanimah, merasa kenikmatan tu. Tapi asbab mereka tu dapat ghanimah, asbab kita. Maka ganjaran pun kita akan dapat juga. Kita akan dapat juga sikit sebanyak tu pahala. Kerana usaha kita. Kita ada juga habuan pahala kerana usaha kita. Dan hal ni Allah Ta'ala akan balas banyak lagi lah. Sebab Allah Ta'ala beri dunia ni, beri sikit. Tapi kalau Allah Ta'ala balas akhirat saja, kalau balas akhirat saja Allah Ta'ala akan bagi pada dia penuh, sepenuhnya. Au udkhilahul jannah, ataupun aku memasukkan dia tu ke dalam syurga. Itulah fadilah dia. Walaula an asyqa ala ummati. Ni perkataan Nabi pula. Kalaulah tidaknya aku ni jadi memberatkan umat aku kerana tindakan perbuatan aku. Ni Nabi ni jenis orang yang fikir umat. Dia tahu dengan perbuatan dia tu menyebabkan umat dia tu akan tiru juga. Sahabat akan tiru. Kalau tidak sahabat tiru pun paling kurang orang-orang kedia bila dengar cerita Nabi buat tu, orang akan tiru. Orang akan tiru. Bahkan zaman sekarang ni pun hak Nabi tak buat tu pun nak buat kan. Ni bila orang tu nak ikut sunnah sungguh, bila dia tahu Nabi buat, dia jadi nak buat. Dia jadi nak buat. Sebab tu Nabi guna perkataan laula an asyqa ala ummati. Kalau orang fahamnya perkataan ni, dia tak akan buat bid'ah dah. Perkataan ni isyarat kepada menafikan bid'ah dah. Sebab sini isyarat kepada perbuatan Nabi memberi syariat. Jika tidak ada perbuatan, benda itu tak akan jadi syariat. Seolah-olah hilangnya syariat. Melainkan kalau adanya perkataan suruhan saja. Tapi kalau perkataan suruhan tidak ada perbuatan Nabi, benda itu jadi pelik. Sebab tu lafaz dia tu lafaz yang seolah-olah jadi dipertikaikan. Nabi contohnya suruh buat solat tu solat ni, tiba-tiba dia pun sendiri tak buat. Bila dia sendiri tak buat tu jadi masalah. Masalah. Ya, tu contoh banyak lah. Itu jadi contoh tu banyak lah. Ma qa'adtu khalfa sariyah. Niscaya aku tidak akan duduk di belakang. Mana di belakang tabir lah. Di belakang tabir iaitu khalfa sariyah, di belakang tabir golongan tentera. Sariyah ni golongan tentera yang sudah di atas. Walau waditu, dan aku sangat teringin. Teringin. Ataupun kita panggil ngedai. Mengedai ya Nabi. Anni uqtalu fi sabilillah. Aku ngedainya, aku naknya terbunuh di jalan Allah. Thumma uhya, kemudian aku dihidupkan kembali. Thumma uqtal, kemudian aku dibunuh lagi. Thumma uhya, kemudian aku dihidupkan. Thumma uqtal, kemudian aku dibunuh lagi. Sukanya dengan kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi. Karenanya mati syahid fi sabilillah. Dan ini maksud sedia. Ni dipanggil maksud sedia. Dihidupkan kembali. Nanti dulu nak buat kerja lain dulu.
Dah nak buat lagi. Ni isyarat kepada hati sudah sedia nak mati. Hati sudah sedia nak mati. Sebab orang munafik apa dalam ayat wala yatamannawnahu abadan. Mereka tidak akan berkeinginan pun nak mati. Bima qaddamat aydihim, karenanya dosa-dosa yang mereka pernah buat. Kerana dosa itu dia tak berani nak mati. Kalau sebab Allah Taala kata fatamannaul maut, maka hendaklah pokok dia ni kena berkeinginan nak mati, iaitu minta kepada Allah Taala supaya mematikan mereka. Kalau benar sangat kitanya, ya Allah matikan segera. In kuntum sadiqin, jika pok kamu ni orang yang betul. Jika kamu ni orang yang betul, minta dengan Allah Taala supaya matikan segera. Sebab bila mati, orang yang benar ni lebih suka. Sebab dia akan bertemu dengan Allah Taala. Mati dia tu mati hak akan bertemu dengan Allah Taala. Dia akan suka. Tapi Allah Taala kata wala yatamannawnahu abadan. Mereka ni tidak akan berkeinginan nak minta pada Allah Taala nak mati sikit habuk selama-lamanya, tidak akan. Tidak akannya minta pada Allah Taala nak mati. Bahkan nak panjang umur ada. Panjang umur. Dan Nabi SAW salah satu contoh, dia menyebut kata nak mati. Berkeinginan besar. Seperti kita guna perkataan ngedeng. Ngedeng ni nak keinginan besar kan. Ngedeng mana? Keinginan besar. Okay. Kalau kita kata nak saja tu biasa ya. Tapi kalau kita kata ngedeng, ngedeng tu nak sungguh. Nak tu bukan nak biasa, nak sungguh kan. Kalau tak boleh tu kan, belenjar mulut tu. Tubik air ni. Kalau tak boleh benda tu. Jadi dengan makna ngedeng ni isyarat kepada kesungguhannya dia nak katanya dia ni bersedia nak mati. Bersedia nak mati. Jadi ini isyarat kepada jihad yang sebenarnya, orang yang sudahnya bersedia sepenuhnya. Bersedia sepenuhnya ni lah orang yang dapat jihad sebenar. Kalau selagi dia tak boleh bersedia gini, dah biasa ya lah. Jihad dia tu biasa ya. Cakap-cakap ya. Baca dalam ayat Quran, lima taquluna ma la taf'al. Kenapa kamu berkata benda yang kamu tidak akan buat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'al. Sangat besarnya kemurkaan Allah Taala kalau kamu ni berkata benda yang kamu tak buat. Sebab masa tu apa? Orang ada sebut, aku nak jihad, aku nak jihad, aku nak jihad. Sibuk. Aku pun jihad. Bila rakyat nak suruh pada nak suruh buat amal sikit pun banyak alasan dah. Bila banyak alasan tu, mana tu isyarat kepada iman tu rendah. Iman kita ada tahap tinggi. Dalam hadis kan ada sebut dah kan, wa yazidu wa yanqusu. Iman ni ada tahap tinggi dan ada juga tahap rendah. Dan jihad ni dalam hadis Nabi hal lain ada sebut kemuncak keislaman satu orang tu bila dia boleh capainya tahap jihad. Sebab tahap jihad ni boleh bersedia semua sekali. Sebab jihad ni bukan benda biasa-biasa, dia sanggup korban diri dia dengan harta dia untuk agama. Tapi ganjaran dia puas hatilah. Tunjikum min azabil alim. Akan diselamatkan kamu daripada azab yang pedih. Azab yang pedih akan diselamatkan. Kan ayat Quran. Yaghfir lakum dzunubakum, akan ampunnya dosa kamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan masuknya kamu ke dalam syurga yang mana bawah dia tu adanya sungai-sungai yang banyaknya, wa masakin tayyibatan, dan akan punya tempat-tempat yang banyak yang bagus-bagusnya, tayyibatan iaitu tempat-tempat yang comel-comel yang bagus-bagusnya yang ada dalam syurga. Fi jannati adnin, iaitu di dalam syurga adnin. Dzalikal fawzul azim, dan inilah kemuncak kepada kemenangan yang paling besar. Tak ada kemenangan yang paling besar, kejayaan yang paling besar kali ni kejayaan. Kalau kita boleh buat satu perkara yang paling besar. Bila kita boleh buat satu perkara yang paling besar, ganjaran yang kita akan dapat pun yang paling besar. Jadi nak dapat tu kena usaha lebih. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum, hendakkah tidaknya aku tunjuk pada kamu, ala tijaratin,
Ke jual belinya ya tunjikum min azabin alim. Jual beli yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab ya pedih. Iaitu tu'minuna billahi wa rasulihi, iaitu beriman pada Allah Taala dan Rasul. Itu paling penting sekali. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan juga berjuangnya di jalan Allah Taala. Bi amwalikum wa anfusikum, iaitu dengan harta kamu dan juga jiwa raga kamu. Tu kena usaha tu. Jadi bila buat hak ni, hak yang tertinggi, maka kita akan dapatnya fauzun azim. Barulah dapat kejayaan yang paling besar. Kejayaan yang paling besar kerana perbuatan kita yang kita buat tu amalan yang paling besar. Dan bukan itu saja, wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada lagi hal lain yang Allah Taala nak bagi. Bukan itu saja yang kamu akan suka terima, tuhibbuna. Nasrum min Allah, yang mana Allah Taala akan beri pertolongan daripada Allah. Pertolongan. Kita nak buat tu Allah Taala jadi mudah. Ya kita rasa malah pun jadi rajin. Ya kita rasa lemah pun jadi gagah. Ya rasa tak ada benda tu Allah Taala bagi ada. Payah benda tu jadi senang. Payah senang. Semua hak sibuk serabut dalam kepala kita tu Allah Taala mudah semua sekali. Seperti mana ayat Quran ada semua, man yattaqillah, siapa takwa pada Allah Taala, yaj'al lahu makhraja, Allah Taala akan buka jalan kepada dia. Jaga hukum Allah Taala ni, Allah Taala akan buka jalan dia mudah. Semua akan mudah. Tak kira lah tahap apa, tahap nak ngaji ke, tahap nak amal ke, tahap yang paling tinggi sekali jihad fi sabilillah ke, semua Allah Taala akan mudahkan. Mudah. Sebab semua perkara ni kita akan ada alasan. Memang kita akan ada alasan. Kita akan sibuk. Semua orang ada sibuk, mesti ada sibuk. Dan kesibukan ni Allah Taala akan mudahkan jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah Taala akan buka jalan. Mudah buat ni mudah. Selesai dah. Ni selesai dah. Kalau tak selesai tu, kita akan sangkut situ. Dah. Contoh kalau nak mari sini pun, kalau jam tak boleh mari. Tapi Allah Taala buka jalan, ada ruang boleh mari. Tak jam. Tak jalan, jadi boleh sampainya sini. Contoh ngaji sini, boleh main ngaji sini. Begitu juga jihad fi sabilillah. Tahap tu pun Allah Taala hak kita duduk usinya anak bini nak makan apa. Allah lepas tu sampai beritahu pada kita, anak bini kita boleh makan dah. Ada dah jalan ni, ada kita nak boleh bantu ni, boleh bantu ni. Inilah Allah Taala bagi kurniaan. Sebab tu guna perkataan wa ukhra tuhibbunaha, ada yang lain lagi yang kamu akan suka. Nasrun minallah, iaitu pertolongan daripada Allah Taala. Sebab benda ni mesti kena daripada pertolongan Allah Taala. Kalau tak ada pertolongan Allah Taala, tak boleh buat kita. Kalau kederat kita, memang kita ni ada macam-macam. Sakit perut pun ceng dah. Sakit perut pun satu masalah besar dah. Bulan jam semua benda tak boleh buat. Nasrun minallahi wa fathun qarib, dan juga kemenangan yang dekat. Itu hak akan beri. Dua ganjaran yang akan beri. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada siapa? Al-mu'minin. Apa kata al-mu'minin dia guna? Siapa dia yang buat tu? Dia orang yang beriman yang tahap tinggi. Dan berita gembira ni bagi tahulah kepada orang yang betul-betul beriman. Sebab orang yang beriman, dia mesti dengan kata-kata dia, mesti dengan tindakan perbuatan dia, mesti ada. Maka sebab tu dalam ayat tu guna perkataan wa basyiril mu'min. Habis itu bab tatawwu' qiyam Ramadan minal iman. Tatawwu' qiyam Ramadan minal iman. Tatawu' ni mana mengerjakan amalan tambahan. Tatawu' dengan mana melakukan satu perkara berbentuk tambahan. Menambah. Nasi kita makan tambah. Hak jenis tambah. Maka biasalah tambah tu dia akan jadi lebih lagi lah. Tapi kalau ni tak ada tahap lah, boleh kita nak tambah pun tak apa lah ni.
benda tu boleh tambah. Tapi tahap tambah dia tu jangan sampai tahap melampau, tambah situ jadi tambah bid'ah pula dah. Bid'ah jangan buat pula. Cuba sini tatawwu qiyamul Ramadan, iaitu tambah qiyamul Ramadan, melakukan benda sunnahnya, mendirikan solat pada bulan Ramadan, mendirikan Ramadan. Perkataan mendirikan Ramadan, itu mendirikan Ramadan, meninggikan Ramadan, ataupun dengan makna dengan melakukan ketaatan pada waktu malam. Ini makna luah lah. Minal iman, daripada iman. Hadis yang nak sama dengan sebelum lah. Wa bihi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibn Shihab an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, yang berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Ismail itu Ismail bin Abi Uwais Al-Madani. Qala, dia berkatanya haddatsani Malik, telah menceritakan kepada aku Imam Malik, an Ibn Shihab, daripada Ibn Shihab iaitu Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, an Humaid, daripada Humaid bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri juga. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkatanya, man qama Ramadan, siapa yang diri pada bulan Ramadan, mendirikan bulan Ramadan. Sini ni lebihnya umum daripada hadis sebelum. Hadis sebelum dengan makna man yakum lailatul qadri, siapa dia yang bangun malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan lah. Jadi hal ni pula man qama Ramadan, iaitu mendirikan pada waktu malam dengan ketaatan. Semua benda-benda baik yang dia buat, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Pada bulan Ramadan. Dengan iman, dengan keimanan. Keimanan, wahtisaban, dan juga dengan mengharapnya kepada ganjaran yang Allah Taala nak beri. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunnya dosa dia yang sebelum. Dosa dia yang sebelum tu akan diampun. Hadis tu nak sama makna, tapi makna dia tu lebih luas lagi daripada makna sebelum. Maka ni isyarat kepada seluruhnya bulan Ramadan. Bila dikhususkan lagi, diumumkan lagi, bukan malam saja, bahkan siang hari. Cuma perkataan qama ada ni, perkataan qama ni isyarat kepada waktu malam, sebab qama ni isyarat kepada qiyamul lail. Jadi kalau kita khususkan dengan mana qiyamul lail, kalau qiyamul lail start daripada awal malam Ramadan sehinggalah akhirnya Ramadan, maka itulah ganjaran yang sebenar yang kita akan dapatnya bila kita setiap kalinya menunaikan tarawih, solat malamnya pada bulan Ramadan, start daripada awal hingga akhir. Jadi jaga amalan masa mana? Jaga amalan masa malam. Sebab bulan Ramadan ni kita kena banyaknya solat malam, kerana biasanya kalau kita selain daripada bulan Ramadan ni kita kurang solat malam. Maka dengan bulan Ramadan ni supaya banyak lagi yang kita boleh solat malam. Jadi siang hari kita nak buat amal banyak, letih. Baca Quran banyak-banyak, kering tekak kan. Nak baca Quran banyak-banyak tu kena sejuk. Tak si nak baca dah. Kalau baca satu juzuk, kena dua juzuk baca. Bila baca 2 juzuk, ada dah kering tekak dah. Kena kalau musim panas gini, lagilah payah nak baca 2 juzuk Al-Quran tanpa kering tekak tu. Jadi mana dugaan banyaklah masa siang hari, tapi diberi ganjarannya masa mana? Di masa kita senang. Allah Ta'ala beri ganjaran yang paling mudah lah tu, masa kita paling senang. Masa tu lepas solat 2 rakaat tu kita nak pergi relax, pergi minum air sebentar, nak makan nasi, air rasa teliu nasi balik. Kalau nak makan nasi pula kau tak apa, rasa nak makan kuih ke nak makan colek kan, makan dulu. Lepas makan tu kita pun sambung tarawih pula. Boleh. Boleh gitu. Sebab nama lagi tarawih, mana betul dalam keadaan santai. Kita solat tu dalam keadaan santai.
Mana kita solat, lepas solat kita nak pergi mana-mana dulu, tak apa. Kalau kita rasa kita boleh jagalah. Ada setengah orang boleh jaga, ada setengah orang tak boleh jaga. Jadi dia buat dulu, pak dulu kau lapar kau, ataupun sudah semua sekali dengan witir ke sebelah rakaat dia buat. Jadi dia selesai buat semua tu, tak apa dah. Dengan cara semua sekali kau, ataupun dengan cara santai kau, boleh dia buat. Maka dengan cara gini, malam tu mudah ya. Allah Ta'ala bagi mudah, kemudahan yang banyak pada dia. Pada waktu malam yang mana tidaknya puasa pun. Tapi kalau kita buat Allah Ta'ala hak beri ganjaran itu pada siang hari, maka lagilah payah nak buat. Dalam keadaan puasa lagi, dalam keadaan bekerja lagi. Lepas tu nak buat solat lagi. Maka dia jadi kepayahan banyak. Banyak kepayahan. Jadi sini Allah Ta'ala ni, dia Ar-Rahim, dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Yang mana Allah Ta'ala dengan belas kasihan dia, dengan sifat dia ni penyayang kepada makhluk, dia suruh kita buatnya malam-malam. Sebab malam tu, kamu sudah masa tu, kita boleh makan, kita boleh minum. Masa tu senang. Kita nak buat amal pun, tak ada nak sabit dah. Kering tekak lah, lapar nasi lah, apa-apa, tak ada alasan. Tapi ganjaran puas hatilah. Akhir apa dosa dia sebelumnya. Amalan apa? Kau boleh hapus dosa. Tak banyak. Amalan-amalan tertentu saja dia pun. Kalau kita tahu hadis-hadis tertentu yang boleh hapus dosa sebelum gini, lagilah banyak perkara hapus dosa. Dan kita ni orang mukmin ni kena hak pesen tak adanya dosa lah. Kena ada jenis hak tak ada dosa. Itu kalau rasa ada dosa, kita minta ampun. Rasa ada dosa, minta ampun. Bahkan hari-hari kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Sebab setiap orang ni mesti berdosa. Jadi dia ada buat juga dosa, kesilapan dia buat, tersalah, lalai, leka, apa semua tu, dia buat. Maka minta ampun, sentiasa minta ampun pada Allah Ta'ala. Tapi orang ni tak minta pun Allah Ta'ala pun. Sebab ada jenis anugerah Allah Ta'ala bagi ni, dengan buat amalan pun, Allah Ta'ala boleh ampun dosa walaupun kita tak sebut astagfirullah. Walaupun kita tak sebut astagfirullah, tak minta ya Allah pun dosa aku, Allah Ta'ala tetap ampun dosa dia. Tu mana ganjaran yang Allah Ta'ala bagilah. Seperti dalam ayat Quran, innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Benda-benda kebaikan yang kita buat ni dapat menghapuskan dosa-dosa. Akan hapuskan dosa-dosa. Dia ni pun antara salah satu benda kebaikan yang kita buat pada bulan malam Ramadan tu dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebelum. Bulan Ramadan saja. Ni bulan Ramadan kelebihan bulan Ramadan aja. Dalam hadis sebelum pada ni ada kan, Nabi SAW bulan Ramadan lah ajwadun nas, dialah yang paling dermawan. Apa maksud paling dermawan? Dialah yang akan memberi sesuatu perkara yang kepada orang yang layak. Dia akan bagi benda yang layak kepada orang yang layak. Dia panggil ajwad. Mana betul dermawan yang Nabi SAW, yang paling dermawan yang ketika mana? Ketika bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni lah kita berebut-rebutnya mendapatnya maghfirah. Sebab betul dermawan kalau harta sekalipun, harta pun apa dosa dah. Dengan sedekah ke apa semua ni, apa dosa sedekah-sedekah ni apa dosa. Sehingga Nabi kata, hendaklah kamu menghindarkan diri kamu, hindar diri kamu daripada api neraka dengan apa? Walaupun dengan separuh kurma, walau bisyikit tamrah, walaupun dengan separuhnya kurma. Kalau kita ada harta banyak tu saja. Habis itu. Bab yang ke-28, babun saum Ramadan ihtisaban minal iman. Puasa pada bulan Ramadan mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala nak bagi, minal iman termasuk daripada bahagian iman. Hadis nak lebih kurang sama ya. Tapi bab Imam Bukhari buat mari sini lain-lain, dia rawi pun lain-lain. Tu cara Imam Bukhari. Rawi bukan rawi yang sama,
Rawi sini adalah rawi yang lain-lain. Kita tengok rawi dia. Wa bi qala hadatsana Ibnu Salam. Qala akhbarana Muhammad ibn Fudail qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Telah menceritakan kepada kami katanya Al-Bukhari Ibnu Salam. Qala dia berkatanya Ibnu Salam sini dia Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam. Qala dia berkatanya akhbarana Muhammad ibn Fudail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail bin Ghazwan. Muhammad bin Fudail bin Ghazwan. Al-Kufi. Qala dia berkatanya haddatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Dia ni adalah qadhi Madinah. Qadhi Madinah. Yahya bin Sa'id Al-Ansari qadhi Madinah. Mana ulama besarnya Madinah. An Abi Salamah, daripada Abi Salamah. Abi Salamah situ nama dia Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan, siapa yang puasa pada bulan Ramadan. Tengok hadis tu ada tiga jenis kan. Satu qiyam Lailatul Qadar, iaitu qiyam 10 akhir Ramadan. Satu qiyam keseluruhan malam Ramadan. Hadis ni pula siapa yang puasa pada bulan Ramadan. Kalau kita boleh buat tiga ni, mana tiga ganjaran kita akan dapat. Tiga ganjaran kita akan dapat. Man shama Ramadan ni isi hari lah. Kalau puasa mana isi hari. Mana ganjaran yang isi hari. Ganjaran isi hari pun dapat ganjaran. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa pada bulan Ramadan imanan, secara imannya dia, dalam keadaan berimannya dia, wa ihtisaban, dan dia tu mengharap kepada ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi, ghufira lahu, akan diampuni dosa dia, ma taqaddama min dhanbihi, dosa dia yang telah lepas yang dia buat, Allah Ta'ala akan ampun. Jadi tiga ganjaran. Hadis rawi lain-lain, lafaz lain-lain, rawi lain-lain, lafaz lain-lain. Satu Lailatul Qadar, satu seluruh malam Ramadan, satu dengan makna puasa pada bulan Ramadan. Semua dia ganjaran dia sama, iaitu diampun dosa dia yang telah lepas. Ni Allah Ta'ala nak bagi banyak ya. Sebab tu bila bulan Ramadan, kita kena memperbanyakkan amalan-amalan. Sebab amalan-amalan tu innal hasanat yudhibna sayyi'at. Setiap amalan kebaikan kita buat akan hapus dosa, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Dan hak kita kena rajin, kena paling rajinnya pada bulan Ramadan. Sebab biasa orang bulan Ramadan ni lah orang akan tanggung banyak perkara, banyak perkara, benda-benda ibadat pun dia macam nak kurang. Sepatutnya pada bulan Ramadan lah dia memperbanyakkan amalan. Ikut dah lah. Allah a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Esok tu di madrasah dalam lebih kurang pukul 8.30 di Subang Bestari, lebih kurang 8.30 pagi. Semua kita buat lebih kurang sejam ataupun sejam suku kita berhenti. Lepas tu kita buat pula, kita berhenti sekejap sekejap boleh lah, nak pergi Jambil ke apa ke boleh lah. Jadi kita buat sama-sama. Jadi pagi sangat tu dah lah. Sebab kira 8.30 tu kira semua orang tu boleh mari dah tu, kira-kira boleh bagi masa.
insya-Allah. Okay, mari.